pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Kenapa kita nak pemboleh ubah ni? Contohnya, bila kita nak kirakan sesuatu, takkan kita nak tulis panjang-panjang. Kita tengah cakap pasal apa? Bila guna pemboleh ubah ni, kita boleh wakilkan dengan huruf. Wakilkan apa yang kita nak cakap tu dengan huruf lah. Okey. Macam soalan ni, wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Asalkan bila tengok huruf tu kita teringat kita sebenarnya tengah cakap pasal apa. Seterusnya, tentukan sama ada pemboleh ubah mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Berikan justifikasi. Bila kita cakap pasal justifikasi ni, maksudnya macam kita kena terangkan kenapa kita cakap macam tu. A. Kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Bila cakap pasal kadar faedah setahun, ikut kita lah nak guna huruf apa? K untuk kadar faedah ataupun F untuk faedah pun boleh. K ditawarkan oleh sebuah bank. Kadar faedah dia ni ditawarkan oleh bank ni adalah tetap, dia sama setiap tahun dia punya kadar faedah. Jadi dia yang ni dia guna K untuk mewakili kadar faedah. Lepas tu dia ada nilai yang tetap sebab kadar faedah dia ni tidak berubah dalam tempoh 1 tahun. KB, masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah. Masa perjalanan, dia tengah cakap pasal masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah. Boleh bagi apa-apa huruf. Nak guna M masa boleh. Okay, macam ni dia guna T. T ni sebenarnya bahasa Inggeris lah, time. Pun boleh. Masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah. Lepas tu dia kata nilai yang berubah. Kenapa? Bila dia pergi sekolah ni, kadang-kadang kalau jalan kaki, kadang-kadang laju, kadang-kadang slow, kadang-kadang naik kereta, kan? So tak tetap, jadi ianya adalah nilai yang berubah. Contoh 2, Yusri membeli 5 biji apple dengan harga X sen sebiji. Okay, dia beli apple dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah yang dibayarnya. Jumlah yang dibayar sama dengan jumlah dia beli apple, harga apple tambah jumlah harga oren. Bila algebra ni kita wakilkan dengan huruf lah, di mana sini harga dia X sen, sini harga dia Y sen. Jumlah harga apple sama dengan berapa biji apple dia beli, 5, darab dengan harga apple. Harga apple adalah X sen. Okey. Tambah dengan jumlah harga oren adalah berapa biji oren, 8 biji, darab dengan berapa harga oren. Oren ni Y sen. 5 darab X, kita dapat 5X. Tambah dengan 8 darab Y, kita dapat 8Y. Jadi jumlah yang perlu dibayar sama dengan 5X tambah 8Y sen. Ataupun 5X tambah 8Y. Contoh 3, diberi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Cari nilai bagi yang ni. Okay, kita tengok 8X tolak 5Y tambah 7. Kita tahu huruf ni mewakili nombor. Bila dia dah bagi siap-siap X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Okay, bila kita dah tahu nilai dia, kita boleh terus ganti dalam huruf dia. X boleh direct ganti sini. Y boleh direct ganti sini. Sama dengan 8. Nilai sebenar X adalah 3. Tolak 5. Nilai sebenar Y adalah 2. Tambah 7. 8 darab 3, 24. Tolak 5 darab 2 dapat 10. Tambah 7. 24 tolak 10 dapat 14. 14 tambah 7 dapat 21. Contoh 4. Dalam sebuah kelas, 1/3 daripada murid lelaki ialah ahli kadet remaja sekolah.
manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli kadet remaja sekolah. So dia tengah cakap pasal kadet remaja sekolah, lepas tu tengah cakap pasal lelaki dengan perempuan. Okey, tulis satu ungkapan bagi jumlah ahli kadet remaja. Bila nak cakap pasal ahli, ahli ni diwakili oleh lelaki dengan perempuan. Jadi kita wakilkan laki dengan perempuan ni dengan huruf lah. So senang kita nak masukkan dalam kira-kira. Okay, lelaki ni kita jadikan dia X, perempuan ni kita jadikan Y. So kita tengok balik dekat atas ni apa dia cakap. 1/3 daripada murid lelaki ialah ahli kadet remaja. A. Jadi ahli kadet remaja sama dengan 1/3 murid lelaki, 1/3 daripada X, semua adalah kadet remaja sekolah. Lepas tu perempuan pula berapa? Dia kata 9 orang murid perempuan bukan ahli kadet remaja sekolah. Maksudnya semua perempuan adalah Y. Dan yang bukan kadet remaja adalah 9 orang. Jadi ini adalah yang kita dapat. 1/3 X tambah Y tolak 9. B. Jika kelas terdiri daripada 12 orang murid lelaki. Jadi kat sini kita dah wakilkan X ni lelaki, Y ni perempuan. Dia dah bagi pula kalau lelaki ni 12 ataupun B, X ni sama dengan 12, perempuan, Y pula sama dengan 16. Hitung jumlah ahli kadet remaja. Kita tahu ahli kadet remaja sama dengan persamaan ni. Bila kita dah dapat X dengan Y, kita boleh terus ganti. X sama dengan 12, Y sama dengan 16. Jadi, jumlah ahli sama dengan 1/3 darab dengan X. X adalah 12 tambah Y adalah 16 tolak 9 sama dengan 1/3 darab 12 dapat 4. 4 tambah 16 dapat 20. 20 tolak 9 dapat 11. Jadi jumlah ahli kadet remaja sekolah adalah 11 orang. Nombor 5, kena pasti sebutan algebra daripada ungkapan algebra berikut. Bila kata pasal sebutan algebra, maksudnya dia ada darab dengan algebra. Darab dengan algebra. Algebra ni di mana adalah huruf ataupun dia yang didarabkan dengan huruf. Kalau tengok A ni, X tambah 5X. X ni sebenarnya 1 darab X. 5X ni 5 darab X. Jadi sebutan algebra dia adalah X dengan 5X. Okay. Kalau tengok B ni, X per 8 ni sama juga dengan 1/8 darab X. Jadi sebutan algebra dia 1X per 8 dengan 7Y. 7Y ni 7 darab Y. Y ni kan huruf algebra. C. So P darab Q. Okay. P ni algebra. Q ni pun algebra. Jadi didarabkan dengan algebra. Algebra dengan algebra. Ini adalah sebutan algebra lah. Okay. PQ 2Q dengan 13. Kalau D ni, inilah M. M kuasa 2 sama dengan M darab M. Kan M darab M. Bila M 2 kali darab M kuasa 2. Maksudnya kita didarabkan dengan algebra ni algebra. Okay. Jadi M kuasa 2, 2M. N dengan 6. Contoh 6, dalam sebutan nyatakan perkali. Bagi perkali ni yang kita darab. Okay, kalau kita tengok sekarang ni, negatif 3K kuasa 2MN. Okay, perkali bagi A, K kuasa 2MN. Selalu dia negatif 3K kuasa 2MN. Apa yang tak ada lagi dalam ni? Maksudnya, K kuasa 2MN darab dengan apa? Kita dapat sama dengan atas. Kalau tengok, K kuasa 2 ni dua-dua ada. MN pun dua-dua ada. Yang tak ada adalah negatif 3. Jadi, perkali bagi K kuasa 2MN ialah negatif 3. Ni yang kita katakan perkali. Perkali ni
Apa lagi nak kena darabkan dengan ni supaya dapat yang sebutan ni. Okay. Kalau tengok B ni, negatif MN. Yang asal negatif 3K kuasa 2 MN. MN dah ada. Negatif pun dah ada. Jadi perkali dia yang tinggal adalah 3K kuasa 2. Ataupun kalau kita tengok 3K kuasa 2 darab dengan negatif MN patut dapat sama macam atas ni lah. Negatif 3K kuasa 2 MN. Okay. C 3K kuasa 2. Jadi yang asal dia negatif, alamak mana tulis ni, negatif 3K kuasa 2 MN. 3K kuasa 2 dah ada kat sini. Jadi perkali dia yang tinggal negatif MN. Okay. Ataupun dia tunjuk sama juga dengan negatif MN darab dengan 3K kuasa 2 sama juga dengan negatif 3K kuasa 2 MN. Okay, ni sebelah kiri nampak. Maksudnya perkali ni apa yang tinggal. Jadi negatif 3K kuasa 2 MN sama juga dengan yang tak ada ni darab dengan yang ni. Jadi perkali dia adalah negatif 3. Kalau macam samalah, macam ni 3K kuasa 2, bila darab dengan MN, baru dapat yang negatif 3K kuasa 2 MN. So, ni pun samalah, yang perkali ni yang mana yang tak ada daripada sebutan ni lah. Okay. Contoh 7, kena pasti sama ada pasangan sebutan berikut ialah sebutan serupa atau sebutan tidak serupa. Bila nak tahu serupa ke tak serupa, dia punya pemboleh ubah ataupun dia punya algebra mesti sama. Kita tengok dia punya algebra. Okay. Kalau tengok A ni, 4xy dengan xy per 2. Jadi dia punya sebutan adalah 4xy dengan xy per 2. Kita tengok dia punya algebra. Algebra dia xy. Yang ni pun xy. Kita tengok nombor. Kita tengok dia punya algebra. Since dua-dua ni xy, maka ianya adalah sebutan yang serupa. Kenapa? Sebab dia punya pemboleh ubah ni xy ni adalah sama. Okay. B, 12PQ dengan 12PR. Dia punya pemboleh ubah. Sini PQ, sini PR. Walaupun sini ada P, ni pun ada P, tapi sebab ni Q, ni pemboleh ubah ni, algebra lain, ni algebra lain. Jadi dia adalah pemboleh ubah yang berbeza lah, sebutan tak serupa. Bila nak kata sebutan serupa ni, dia mesti semua huruf dia sama. Semua huruf sama. Tak kisah walaupun ada share sikit-sikit, tapi kalau tak semua tak sama, bukanlah. Okay. C, 3A, B, C, 0.5 B, C, A. Kalau tengok sini, ni A, B, C. Ni B, C, A. Sini ada A, sini ada A, sini ada B, sini ada B, sini ada C, sini ada C. Walaupun dia punya susunan tak betul, ianya masih sebutan yang serupa. Sebab semua ni, semua kat sini dia punya sama, dia punya pemboleh ubah A, B, C. Jadi pemboleh ubah A, B, C sama dengan B, C, A. Jadi ianya adalah sebutan serupa. Kenapa sama? Contoh kita ada 3 darab 5. Sama juga dengan 5 darab 3. Bila kita darab, tak kisah mana depan mana belakang, still sama. Sebab tu kalau kita darab ni boleh je terbalik-terbalik asalkan nombor yang sama. Okay. D, negatif 7H dengan 6H kuasa 2. Jadi kalau tengok sini H, sini H kuasa 2. H kuasa 2 ni sebenarnya H dengan H. H ni sama dengan H ni, tapi H ni tak ada gang. Jadi ianya bukan sebutan yang sama. Ianya adalah sebutan yang tak serupa. Kuasa bagi pemboleh ubah adalah tak sama. Macam kita tahu, kalau nak tahu serupa ke tak, dia punya algebra mesti sama. XY, XY, PQ, PR. PQ, PR tak sama. ABC, BCA sama. Macam ni dia share. P ni share tapi sebab belakang tak sama. Yang ni pun H ni dia share. Tapi ada H lebih pula.
Jadi tak boleh. Okey, sebutan tak serupa.